وإلى آبائنا شيخ الدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sambungan pelajaran kita muka surat 6, permulaan yang wajib, perenggan yang ketiga di bawah tu. Lepas daripada tajuk ihsan, maka masuk permulaan yang wajib, muka surat 6, kitab Fatih Faridah. Baik, perkataan dia, tajuk dia adalah permulaan yang wajib. Apa maksud dia? Wajib di sinilah wajib syar'i. Apa yang kita paling wajib dulu dalam hidup kita ni? Masuk je kita akil balik. Apa wajib dulu? Wajib sembahyang ke? Wajib apa ke? Permulaan yang wajib pada syarak atas orang mukallaf. Kata dia, permulaan yang wajib pada syarak atas orang mukallaf. Mukallaf ni kita ni mukallaf. Apa yang wajib? Ketika mula jadi mukallaf, orang yang berakal, cukup umur, baligh, maka jatuh kewajipan atas bahu kita, atas tekuk kita. Wajib pada syarak, maknanya mesti buat. Tak buat berdosa. Jadi siapa tinggalkan berdosa. Jadi apa yang mula-mula sekali wajib, itu maksud dia. Sama ada lelaki dan perempuan, hukumnya wajib. Bahawa mengenal Allah, itu yang wajib dulu. Pertama sekali yang kita wajib atas diri kita sebenarnya kenal Allah. Baik. Jadi sebab itu Nabi suruh didik anak-anak umur 7 tahun, suruh dia sembahyang. Masuk 10 tahun kalau dia tak sembahyang, didenda dia, dipukul dia, supaya terbiasa dia sembahyang. Walaupun ketika itu tak wajib. Maksud kata di sana, awal permulaan yang hendak kita didik anak kita belajar hukum fardu ain adalah ketika kanak-kanak, sebelum dia baligh. Bila dia dah baligh, baru nak ajar sembahyang, ajar baca Fatihah, tertinggal banyak, tak sempat lah. Kecuali orang yang baru masuk Islam, dia baru nak belajar lah. Bagi kita, kena mula daripada awal. Maka jatuh wajib atas kita mendidik anak sebelum balik, supaya bila dia balik dah bersedia, ready dah dia nak sembahyang. Jangan sampai bila dia balik baca Fatihah pun tak tahu, bila dia balik baca tahiyat pun tak tahu. Okey. Maka ilmu yang awal-awal sekali sepatutnya dipelajari adalah ilmu tauhid. Sebab itu yang wajib dulu, wajib kenal Allah dulu. Tapi kalau dia belum balik, tak belajar, dia tak berdosa.
punya berdosa atas mak bapak dia sebab tak didik anak. Ya, kalau anak mak bapak dia mati sebelum dia balik, anak-anak tadi ni, dan dia tidak diajar tentang Islam, berdosa mak bapak dia. Apatah lagi dia terus kepada jadi fasik, kufur dan sebagainya. Lepas tu kewajipan ibu bapa selepas wafat, maka kewajipan pada wali kena sambung kewajipan tersebut sampai dia balik. Kalau tak ada walinya yang dilantik oleh mak bapak dia, maka wali ni kerajaan. Peranan kerajaan sebenarnya besar, ya, di dalam menjaga anak-anak yang belum balik, anak yatim yang tidak ada nafkah atau sebagainya, ditinggal ibu bapa dia, tinggal dia ke apa ke, termasuk khutbah baru ni tu kan ada. Kalau khutbah Perak lah, cerita pasal mahkamah. Saya bukan nak cerita pasal mahkamah tu. Ceritanya dia kata kuasa yang ada pada mahkamah raja adalah menjaga hal ehwal rakyat, termasuk adalah harta kanak-kanak, harta anak yatim. Itu memang dasar agama lah, ya. Kewajipan kerajaan atas setiap individu. Dia macam menggantikan bapak bila bapak dah mati. Okey. Itu jadi ya, wajib kita didik anak kita supaya jangan dia balik dia tak tahu apa, ya. Baik, apa yang mula-mula patut kita tahu iaitu mengenal Allah. Itu kewajipan kita, bukan semayang dulu. Tak guna semayang kalau tak kenal Tuhan, tak sah semayang kalau tak kenal Tuhan. Jadi sebab tu dia wajib, aula dia dulu ditertibkan, susunan dia adalah mengenal Allah. Kata ulama' dalam kitab-kitab akidah masyhur kata-katanya, sehingga ada sebagian mengatakan dia hadis, ya, tapi qaul yang kuat mengatakan itu adalah pendapat ulama', ya, tetapi tidak menyalahi hadis kata tersebut, tidak menyalahi perintah Quran dan hadis, iaitu katanya awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah, ya. Jadi dasar kita sekarang ni adalah awal-awal kita akil balik mukallaf, wajib kenal Allah. Jadi kalau sebelum balik dah kenal Allah, alhamdulillah, selesai dah satu tugasan. Boleh terus semayang apa semualah. Kalau tidak, kena kenal Allah dulu. Sekurang-kurang kenal Allah ni mana? Tahu kata Allah tu Tuhan yang disembah, Allah tu bersifat esa tunggal, Allah itu tidak dijadikan dan dia yang menjadikan, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya. Dan Allah tidak serupa dengan sesuatu. Cukuplah itu kira kenal Allah pada peringkat basic sangat-sangat. Tapi bagi melengkapi mengenal Tuhan itu dengan dalil, dengan nas, sebab wajib kita kenal Tuhan bukan sekadar dengar cakapan orang, tetapi dengan dalil. Maka ilmu yang kita hadapi sekarang ni lah ilmu yang nak mengajar kita kenal Allah secara tertib dan ada nas, ada dalil, supaya kita tidak jadi taklid buta di dalam mengenal Tuhan, ya. Jangan sampai, mana kamu tahu Allah tu Tuhan? Tahu tak nenek aku beritahu. Iyalah dia Tuhan lah katanya. Aku pegang kuat kata dia Tuhan, tapi dia tak tahu apa dalilnya. Tak boleh, tak sah, mesti berdalil. Dalam perkara tauhid mesti berdalil. Saya ulang balik apa yang pernah saya sebutkan dahulu. Di dalam perkara akidah mengenal Allah yang wajib berdalil, dan dalil kita ditaklid, tak boleh tiru ulama. Ini kita pakai kitab ulama, ulama tolong susun bagi kita tahu dan faham je. Bila dah faham, makna kita tak taklid buta pada ulama, kita pakai dalil. Berbeza dengan fiqah tuan-tuan. Fiqah yang kita amal, semayang apa semua, itu tak wajib kita cari dalil. Saya risau ni pasal Wahabi ni, dia duk mengajar orang, dia kata wajib tuan-tuan cari dalil, kena semak semula. Mula-mula dia kata semak hadis. Nampak macam slow sikit lah, ya, semak hadis. Hadis ni boleh jadi tak betul-betul, tak betul-betul. Kita kata memang ada gitu. Tapi bila dia terlampau sangat pada menyemak hadis, akhirnya apa yang ada dalam mazhab disuruh semak juga, ya.
Tuan-tuan baca doa kita, dia suruh semak. Ya, tuan-tuan takbir letak tangan kat mana, dia suruh semak balik hadisnya. Tuan-tuan baca bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, dia suruh semak balik ada ke Nabi baca bismillah. Ini dah haru lah. Tu haru biru namanya. Tak wajib pada diri kita tuan-tuan. Saya sendiri yang mengaji sikit, ya, lagi wajib taklid. Tak tahulah tuan-tuan boleh keluar daripada mazhab. Kok ada lah orang fatwa, tak apa tuan-tuan boleh keluar pada mazhab, cari dalil sendiri. Ya, tak boleh tuan-tuan, sebab apa tak boleh? Tak mampu. Ya. Kita takat kita ni, saya sendiri tuan-tuan, kena ikut ulama. Kena ikut ulama, wajib. Dan hukum fiqh dia adalah dalil zanni. Dalil zanni. Zanni ni pada pandangan kita kata sangka kuat pada seseorang. Maka setiap dalil dalam fiqh tu dia ada qat'i, dia ada zanni, dan kebanyakannya zanni. Kita baca Fatihah dengan adanya bismillah, kita kata wajib. Pada zon pandangan mazhab Syafi'i wajib bismillah. Zanni. Pada pandangan Abi Hanifah, zanni dia kuat sangkaan dia tanpa bismillah. Tanpa bismillah. Ya. Mazhab Maliki tak boleh langsung baca bismillah. Kenapa tu? Zon pada pandangan dia. Dan kita boleh mengikut salah satu daripada mazhab, dan tak boleh kita condemn mazhab lain. Sangka hadis dia, kita tak boleh koreksi balik hadisnya. Bukan kemampuan kita tentang untuk mengkoreksi. Masa sekarang beramal soleh ni, nak menghadap amal soleh ni, nak menghadap Allah. Bukan masa tuan-tuan nak buat koreksi. Ya, banyak benda lain lagi tuan-tuan nak buat, tak sempat. Tak sempat pun. Ya. Kalau tuan-tuan nak jadi macam Syekh Albani, duduk dalam apa ni, dalam maktabah, dalam apa ni, perpustakaan, dia menghadap hadis 24 jam, tak peduli anak bini. Ya, tak boleh kan? Ya. Itu pun ulama hentam dia. Ulama tak setuju dengan pandangan Albani, dan ramai ulama tak mengaku dia sebagai ahli hadis. Apatah lagi kita kemampuan untuk mengkoreksi hadis. Bukhari pun tak kena, Muslim pun tak kena, Ibnu Majah pun tak kena, Sunan Sitah atau apa dia pun kita tak tahu. Saya pun ingat lupa. Saya sendiri tu kan. Sebab tu saya ikut mazhab. Dan saya tak pernah rasa ragu-ragu nak ikut mazhab Syafi'i. Ikut rasa Imam Syafi'i ni tak operati pun. Itu sangka buruk pada ulama mujtahid. Ya. Tak yakin, saya bukan tak yakin zanni. Dia zon, kita zon. Sangka baik, sangka kuat kepada betul apa ke bawah. Apa nak takut kan? Ni ada ustaz kata ni tak betul ni. Ya, biarlah kat dia. Dia zon kata tak betul, aku zon kata betul. Pasal fiqh dia akan berlaku khilaf, dia zanni, dia bukan berbeza dengan akidah. Dia ada benda asas dalam akidah yang tak boleh kita khilaf. Ya, dalam sifat, menetapkan sifat wajib pada Allah. Allah bersifat wujud, wajib. Pada syarak wajib kata Allah bersifat wujud, pada akal pun dia. Siapa menafikan jadi kafir. Ini tak boleh tolak. Ini ijma', ini berdalil. Ini bukan zanni. Qat'i. Dalil yaqiniyah. Bagi tauhid tu dalilnya. Baik. Jadi tuan faham, kena belajar lah. Maknanya dari dalam bab tauhid ni dia kena belajar, kena faham, kena tahu dalil. Sekurang-kurang dalil akal. Supaya keluar daripada taklid. Okey. Arti itu maknanya artinya, bahasa Fatani, kitab-kitab ni, pengarangnya Fatani, dia pengaruh dengan bahasa dia. Artinya, arti yang dikatakan permulaan wajib mengetahui dan mengenal Allah itu mengetahui akan segala hukum sifatnya. Itulah mengenal Allah. Macam mana nak kenal Tuhan? Kenal melalui sifatnya. Ya, itu yang kata oleh para sahabat, itu kata oleh Abu Bakar Siddiq. Ya, mengenal Allah melalui sifatnya, bukan zatnya. Ya, jadi sesat orang bila dia nak tahu Tuhan tentang zatnya.
Maka bila nak kenal Tuhan dengan zatnya akan jadi sesat. Kenal Tuhan dari sifat memadai dah. Maka sifat apa yang kita nak pelajari tentang Tuhan? Ulama susun dengan kita 20 sifat. Ada kata 13, ada kata 20. Memadai 13 ataupun 20 mensabitkan sebenarnya nak menyatakan Allah tu wujud. Ini salah satu metod, salah satu cara untuk kenal Tuhan. Andainya ada satu-satu metod lain, kita tak menafikan, bukan dengan menutup mata. Jadi ada orang berbahaskan tentang hukum. Saya cerita dululah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi terus kepada kitab tauhid ni, dia stres sekarang. Sikit cerita. Sekarang ni popular dengan kitab Aqidah Tahawiyah. Saya tak pernah baca dan tak pernah belajar sebab saya tauhid saya baca kitab 10 je. Tak sempat pun nak mengaji dengan guru yang mengajar kitab Aqidah Tahawiyah. Jadi apa yang saya tengok pada pembacaan, pengamatan alim ulama, sebenarnya kitab Tahawiyah ni adalah kitab Aqidah juga. Dia membahaskan sifat 20. Sifat Allah bukan sifat 20, sifat Allah. Tapi dia larikan daripada ilmu mantik, ilmu logika ataupun ilmu akal ni. Dia banyak berdalilkan dengan Quran dan hadis. Yang saya tahu lah, yang saya faham. Jadi dia tak terlibat sangat dengan pandangan Fakhr Razi, pandangan Abu Hasan Asy'ari. Dia bukan tarik Abu Hasan Asy'ari. Sebab jalan Abu Hasan Asy'ari adalah jalan menggunakan dalil mantik, berfikir akal. Sebab akal ni dia boleh menetapkan sesuatu. Nanti saya akan terangkan. Ya, dalil yang menyebabkan kita boleh yakin satu Al-Quran, hadis tu yang qat'i, yang dalilnya dalil apa ni Allah Rasulullah Muhammad mutawatir. Ya, mutawatir yang riwayat yang tak boleh kata tipu lah. Semua ulama mengakui muttafaqun alaih. Banyak perawi yang menyatakan begitu, maka tak boleh nafikan. Itu dalilnya yaqiniyah, Al-Quran dan hadis yang begitu. Kemudian akal sendiri dia juga dalil yakin, sebab dia menetapkan ada dan tiada sesuatu. Nak menetapkan ada dan tiada sesuatu, tuan-tuan tak payah pakai Quran hadis. Sebenarnya dia bukan hukum syarak. Hukum kita nak belajar sekarang ni bukan hukum syarak. Tuan-tuan ingat, bukan hukum fiqh. Dia adalah hukum akidah. Menetapkan Allah ada ke tak ada. Maka menetapkan sesuatu tu ada dan tidak, akal. Tuan-tuan nampak roh saya tak? Saya nak bagi gambaran dulu, muatal. Ya. Perlu kepada dalil Quran hadis yang kata ustaz tu ada rohnya. Ya. Saya tu tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan ni semua ada roh, ada lagi roh ni. Walaupun kalau tidur pun ada rohnya. Ya, melapih lagi. Yakin ustaz dia ada roh? Yakin. Mana dalil Quran Ustaz? Tak payah dalil Quran. Nak dalil Quran buat apa? Setiap orang yang bernafas, walaupun dia hidup, walaupun dia jaga, dia bergerak, bercakap, dia dalil dia hidup, semua orang kata dia ada roh. Tak payah tunjuk di mana roh. Nak cari roh tu celah ketiak ke, dalam otak ke, dalam jantung ke, tak payah. Kerat kaki ke tengok kok ada roh, tak payah. Tapi orang tahu ada roh. Hanya dalilnya orang tu bernafas, bergerak, hidup, ada roh. Itu dalil. Maka menetapkan Allah ni ke yang menjadikan alam. Hanya dengan akal dah cukup tahu dah Tuhan yang menjadikan alam. Dan alam mesti ada siapa yang menjadikan. Sebab tu ulama letakkan dalil akli sebagai satu dalil membuktikan adanya Allah Ta'ala. Selain daripada Quran dan hadis. Bukan menolak Quran hadis, dia menguatkan apa yang Quran sebut. Ya. Kerana bezanya dengan Al-Quran, tuan-tuan, Al-Quran ni dia keyakinan, dia bukan akli. Al-Quran ni dia banyak keyakinan. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tu tiada Tuhan semua melainkan Allah. Huwal hayyul qayyum, dialah yang hayyun, hidup, lagi qayyum, yang berdiri dengan sendiri. Baik. Itu dalil naqli, kata Allah tu ada,
Itulah dalil kata Allah ada. Sebab dia sebut Allahu dalam Quran. Mana ada? Baik. Macam mana kamu boleh percaya Quran itu kata ada? Kena yakin dulu Al-Quran tu betul, datang daripada Rasulullah. Rasulullah tu kita yakin Rasulullah tu Nabi. Dah yakin Rasulullah tu Nabi dan Rasul, yakin dia terima wahyu. Dah yakin dia terima wahyu, yakin Quran yang dibawa sampai ke kita, kita baca tu daripada Nabi. Baru boleh percaya Allahu la ilaha illa qayyum. Bukan dengan akal. Tu keyakinan tuan. Tapi bagi orang kafir, dia Nabi Muhammad dia tak percaya, Rasul dia tak percaya, Quran apatah lagi dia tak percaya. Dia nak percaya tak dalil ayat Quran menunjukkan Allah tu mencipta alam? Tak boleh nak yakinkan. Sebab Quran tu sendiri kita tak percaya. Jadi kita percaya dengan Quran sebab kita yakin Quran tu daripada Rasulullah. Macam cerita Isra' Mi'raj kan? Bolehkah buktikan dengan akal? Tak boleh. Apa dari akal pun tak boleh nak buktikan. Ya, tetapi dia adalah yakin berlaku kerana itu datang daripada cerita Nabi SAW. Dan dibawa cerita itu dalam Quran, dibawa cerita itu pula oleh sahabat ramai. Maka kita yakin. Yakin tak boleh guna dalil akal. Yakin berlaku benda itu. Ya. Apa beza dengan menetapkan sesuatu ada dan tiada? Allah tu ada, dia boleh dalilkan dengan akal. Itu dia. Okey. Jadi sebab tu kotlah hari ini tuan-tuan, kita takut orang dia mendakwa ilmu tauhid yang ustaz ni ajar sifat 20 tak ada zaman Nabi. Itulah saya nak terangkan benda itu pada peringkat awal ni. Ya, satu dakwaan mereka pelajaran sifat 20 tak ada zaman Nabi. Ini popular ni dalam YouTube. Ya, tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, tak ada zaman 4 mazhab. Mungkin dah tuan-tuan risau lah. Ya, 4 mazhab tak ada tuan. Akhirnya tanya Nabi Muhammad tu mazhab apa? Dia pakai sifat 20 ke sifat berapa? Kita pun tak boleh jawab. Memang Nabi tak pakai sifat 20 lah macam tu. Okey. Sahabat Nabi mana salah seorang sahabat Nabi yang pakai sifat 20? Yang duk mengaji hafal sifat 20 ni dia jadi terdiam. Tak ada itu, tak ada. Nampak? Okey, tak apalah 4 mazhab. Siapa daripada 4 mazhab ngaji sifat 20? Kita pun tak ada pula dengar sejarah 4 mazhab ngaji. Ni mazhab Imam Syafi'i. Tuan-tuan mazhab Syafi'i kan? Imam Syafi'i mazhab apa kata? Yang pegang sifat 20 ke tak kata? Asy'ari ke tidak? Lalat kita pun kalah. Kita pun tutup kitab tinggal tak ngaji sifat 20 lah. Ni orang. Ni yang nak kena terangkan balik. Saya terpaksa bagi terangkan. Saya takut orang akan tinggalkan sifat 20 dengan hanya omongan-omongan orang tadi. Kalau orang yang alim, dia reti, dia faham, ya, sifat 20 metod. Tauhid 3 yang dibawa oleh seorang ulama, yang dicipta oleh seorang ulama, yang dibawa, dipopularkan oleh Ibn Taymiyah pun satu metod. Dia metod, dia bukan hakiki. Ya. Akidah Tahawiyah pun dia metod. Mana-mana salah satu daripada metod yang boleh mendorong mengenalkan kamu dengan Allah Ta'ala, silakan. Ya. Okey. Kenapa zaman Nabi tak perlu metod? Satu, keyakinan mereka pada tubuh badan Nabi SAW. Kemahiran mereka dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan mereka faham direct dengan Nabi, yakin. Dan masa itu tidak ada merawit dengan masalah-masalah akidah yang lain. Ya, ada dah Nabi dah hantar, ada kalau ikut dalam sejarah ada Qadariyah zaman tu. Jabariyah pada zaman tu, zaman yang tak nak berusaha, serah ke Tuhan, pegang qada dan qadar semata-mata. Nabi dah bertrust dah zaman tu. Ya, tak perlu pada metod lagi zaman tu, zaman yang mana baru kebangkitan Islam apa semua. Ya, kemudian zaman di mana tabi'in, zaman sahabat dah macam-macam lah.
Dan masing-masing sahabat ada haluan, masing-masing sahabat ada ijtihad, masing-masing sahabat ada keterangan sih. Maka masing-masing ada metod lah. Cuma tak terkumpul metod, tak tersusun. Ya. Zaman tabi'in, zaman 4 mazhab, ya, belum ada lagi perbahasan clear tentang tauhid ini, sebab semua berpegang Quran dan Sunnah, ya, beriman dengan menyatakan asas yang sebut tadi, Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, Tuhan tidak serupa dengan sesuatu, ya, dan sebagainya, sudah memadai dah. Tapi bila zaman lepas daripada 4 mazhab, zaman kebimbangan Islam, bukan tahu ilmu-ilmu teori-teori dah bercampur aduk dalam Islam, ya, maka ketika tu datanglah Mu'tazilah. Ni dia ada punca tu kan, dia ada punca. Puncanya Mu'tazilah dia ada satu pandangan dia sendiri. Maka Mu'tazilah dia menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dengan pahaman dia yang mengatakan bagian apa ni, Allah yang baik pada Allah, yang buruk ni maksiat semua manusia buat sendiri. Itu satu salah daripada pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, banyak bukan sikit Mu'tazilah ni, dan mengatakan orang yang berdosa pada pandangan Mu'tazilah wajib Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Berbeza dengan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang buat maksiat harus sahaja Tuhan masukkan dia dalam neraka. Maksudnya dia menekan atas Allah. Itu bukan pandangan Ahlussunnah. Jadi bila ada Mu'tazilah ni, barulah bangunnya Abu Hasan Asy'ari. Nampak tak? Untuk menyelamatkan umat ketika tu yang terpengaruh dengan Mu'tazilah, habis semua ramai tuan. Ulama yang hebat dalam ilmu tafsir, ulama yang hebat dalam ilmu usul hadis atau masalah hadis, Syekh Az-Zumukhsyari. Az-Zumukhsyari ni alim tapi dia Mu'tazili. Sehingga sekarang ulama-ulama berpesan, ulama-ulama akidah kata, kalau kamu baca kitab Al-Kasyaf, karangan kitab tafsir apa ni, Az-Zumukhsyari, hati-hati, takut kamu terseleweng dalam akidah Mu'tazilah. Jadi siapa yang main peranan besar untuk membetulkan dalam Mu'tazilah ni? Sebab dia gunakan akal, gunakan logik, dia gunakan metod tu. Ketika tu Abu Hasan Asy'ari yang lawan dengan metod logik juga, sehingga dah jatuh pandangan Mu'tazilah. Habis, pupus. Kalau tak ada metod ni, dia akan berkembang lagi. Okey. Jadi oleh kerana itu ulama nampak satu-satu kesan untuk melawan segala syubhah yang berlaku zaman tu adalah metod yang kita bawa sekarang. Metod lain tak boleh, tak nampak dia boleh tangkis. Dia cuma tu bab mantik saya tak nak pakai, logik tak nak pakai, itu tak tepi. Maka dia tak boleh, serangan tetap masuk juga dalam Islam. Lawan orang Yahudi, lawan orang Nasara, lawan apa ni, bangsa-bangsa apa ni, agama-agama lain tentang logik, tak boleh. Maka sebab tu popularnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang alirannya Asy'ariyah. Jasanya besar tuan, tapi orang sekarang tak tahu jasa. Jadi sebab tu ulama kata sayang, dia telah berjaya mengeluarkan manusia daripada kesesatan ke jalan yang betul. Kenapa nak dibuang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah? Maka diambil kemurnian dia. Kerana kita ni, kalau orang awam kata kita cerita pasal mantik banyak sangat, dia tak boleh diceramah, dia pening. Ya, ulama pun pening kalau baca kitab besar-besar. Maka kita ambil kitab kecil, jadi dia dah tangkis sikit, ada buang sikit dah ilmu mantik, ya. Kita hanya bahas tumpuk akal yang tak dapat tidak kita jadikan dalil untuk mendalilkan Allah wujud. Mantik yang panjang-panjang, yang tinggi-tinggi, hebat-hebat, kita tinggal tak tepi, itu bagi ulama yang faham. Kitab yang besar-besar lagi. Ya, jadi saya nak kukuhkan kembali. Kalau kata apa salahnya, ya, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, saya nak berpegang pada Abu Hasan Asy'ari atau Asy'ariyah, ya, tak ada siapa boleh nak kata apa. Sebab ini salah satu pegangan yang kita kata masyhur, yang dia berjasa banyak. Dan saya nak promosi pun orang tak ada kata apa. Tapi kalau kata orang dia nak bawa pada Tauhid 3 ke, nak bawa pada Tahawiyah ke, itu terpulang. Ya, itu pandangan masing-masing. Tapi Tilwaqal dalam masalah pandangan apa ni, Trinity 3,
bahagi tauhid pada 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu banyak sangat ulama yang hantar. Jadi kita nak pergi jalan orang tak bising ke, nak pergi jalan orang kata tu tak boleh tu, jalan tu sesat tu. Nak kata ada orang tak sesat boleh pergi. Kita tak akan jadi macam ini jalan kaedah ni, maka ambil jalan yang yakini ya. Yang kita kata yakin, kita belajar macam mana boleh yakin ni tak sesat ni. Kita belajar tu, kita tahu mana jalan yang tok nenek aku bawa dulu yang dikatakan sesat, betul ke sesat? Betul ke? Jadi kalau Nabi tak pakai, sebab Nabi tak perlu metod, Nabi wahyu. Jadi Quran hadis, Quran saja sebagai dalil dah. Kita Quran tak jadi dalil, ilmu kita. Satu tuan, semua ulama sepakat sifat 20 ni, sifat 20 ni ambil pada dalil Quran. Mana dalil dia? Banyak, tapi yang paling menepati dalil dalam sifat 20 adalah Qul huwallahu ahad. Jadi kalau tuan-tuan kata lah, saya tak payah pakai Quran, tak payah pakai metod puasa syar'i, saya boleh pakai Quran hadis. Okey, saya nak buat kerja homework malam ni, buat balik, pakai Qul huwallahu ahad, sebutkan 20 sifat qudrat iradat apa ni wujud kita bapak sampailah mutakallim. Gunakan Qul huwallahu ahad sebagai dalil. Cari tengok jumpa tak. Kalau rasa-rasa tak jumpa, tuan-tuan, ikutlah jalan ni. Ikutlah. Kita tak mampu pakai Quran terus. Qul huwallahu saja tuan-tuan sebenarnya. Dalil kepada sifat 20. Tak perlu pada satu Quran. Apatah lagi saya kata tak apalah. Tuan-tuan balik malam ni, cari dalam Quran 30 juzuk mana dalil tauhid, tentang tauhid Allah. Bolehlah tuan-tuan cari. Ar-Rahmanu ala arsyistawa, sebut nama Ar-Rahman. Ada dalil tauhid tak tu? Tu dalil tauhid kan dalil apa? Oh, tuan-tuan kata tu dalil tauhid saja. Jadi Tuhan duduk atas arah, ada nampak. Dah salah dah. Itu bukan dalil pada tauhid. Nampak? Tak semua dalam Quran bila sebut Allah itu dalil kepada pegangan tauhid. Kadang dia sekadar cerita bukan cerita sifat Allah, dia cerita tentang lain, perbuatan Allah dan sebagainya. Jadi sebab tu dia kata keperluan metod untuk kita faham tanpa kita perlu buka selak Quran selai. Lain sahabat dalam dada di Quran. Imam Mazhab 4 dia tak payah nak pakai sifat 20 lah tuan-tuan. Semayang pukul 13 pun kita dia mulia. Tambah bab tauhid bagi dia senang. Bagi orang ulama Mazhab 4 ni tauhid dalam dada dia tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah, berzikir tak pernah lupa Tuhan. Kita ni mangkuk ayun tuan-tuan. Baca Fatihah pun tak faham, baca Yasin pun tak faham, walau setiap minggu baca Yasin. Tak guna metod macam mana, tak mau guna metod. Macam mana nak mengenal Allah? Awaludin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Boleh kenal ke Tuhan dengan pegang Quran. Tapi lagi kamu mereka sendiri faham itu. Jadilah golongan hakikat yang duk sembang dalam YouTube. Perasan Tuhan dalam badan, Tuhan ni Tuhan. Ada yang duk bahas yang kata Tuhan tu ni Tuhan dia buat gambar. Oh, tentulah tauhidnya yang dia belajar dalam Quran. Punca sesat adalah sesat kerana tidak ada satu metod yang digunakan. Dia ambil Quran tafsir sendiri, hadis tafsir sendiri. Jadi jalan sesat. Tuan-tuan, jangan duk terpengaruh dengan kata Nabi tak ada sifat 20, mazhab 4 tak ada sifat 20. Kamu nak samakan diri kamu dengan mazhab 4, mana boleh. Hadis dalam dada mereka beratus ribu, ada yang 1 juta hadis pun ada. Tak payah pakai metod sifat 20. Kita hadis 40 pun tak ambil khatam ngaji masjid. Siapa khatam ngaji sifat 20? Apa ni hadis 40? Saya terang-terang saya tak hafal hadis 40. Saya belajar tubuh sekerat je. Saya bukan ulama, bukan alim.
Lepas tu saya pakai kitab. Ya. Saya cuma terang apa yang Tok Syekh bagi tahu je lah. Ya. Anak ilmu fil kutub. Ya. Hadis 40 saya tak hafal walaupun saya belajar. Hadis Bulughul Maram ada belajar sikit awal rahmat tu saya. Tak kata apa memang saya tak banyak mengaji. Macam mana nak buat mazhab baru? Bulughul Maram tak hafal. Hadis sebenarnya kena ada beribu untuk keluarkan satu fatwa. Beza lah. Jadi kita kadang-kadang mendengar, ya tak ya juga. Nabi tak nak pakai sebelum-belum. Kita buang sebelum-belum. Jadi ahli bid'ah. So apa? Mereka sendiri. Lepas tu pakai metod apa? Saya pakai Quran hadis saja. Dia mula silap tafsir Quran, mula silap tafsir hadis. Kutip je. Akhirnya sebenarnya bukan pakai Quran hadis pun. Ikut satu buku, ada syekh ni kata, ni dah sifat Allah, kena percaya yang ni, yang ni. Ini dalil dia. Akhirnya taklid juga. Ikut cakap orang, bukan buat sendiri. Tapi duk megah tu, akulah jalan yang betul. Orang ni semua salah. Ya, hanya ke? Okey. Boleh faham kan? Ini akhir zaman ni, ya, banyak dah jadi sesat sebab itulah ni pun Asy'ariyah ni dipersalahkan. Allahu Akbar. Wajib tahu sifat Allah. Mengetahui segala hukum sifatnya, sifat Allah, dan segala hukum ketuhanan uluhiyah. Ya, nak faham macam mana kata Tuhan tu macam mana, berketui ke? Tu dah faham. Allah ni dan cara boleh ada. Ya, kata dia mencipta alam, Allah yang aku sembah. Ya, kenapa dia lain daripada yang lain? Tu nak tahu lah tu. Tu kata ketuhanan. La ilaha illallah, kita dah berhati. Ya, sebab tu tentang dia ada kaitan. Dalam Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita pun ambil dalam zikir kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu perintah Allah. Ketahuilah olehmu, fa'lam annahu, bahawasanya dia Allah. Ya. La ilaha, dia bukan Allah, bukan biasa. Allah ni bukan biasa. La ilaha, tiada Tuhan sebab illahu, melainkan dia, melainkan gua. Ya, illallah, melainkan Allah. Maka ulama kata tak dapat tidak kena kenal di manakah tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tu maksud dia apa? Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ya, kita kata betul tu, tiada Tuhan sembah melainkan Allah. Okey, ada tak orang sembah batu? Ada tak orang sembah api? Ada tak sembah tokong? Ada Ustaz? Habis macam mana kita kata tak ada orang yang sembah melainkan Allah? Ada lagi orang lain sembah orang lain. Sembah batu ada, sembah tiang ada, sembah kayu ada, sembah batu ada, sembah api ada, sembah matahari ada, sembah bulan ada. Nak nafi je lah, betul wujud. Habis, kamu la ilaha lain nafi apa? Nampak? Tu yang nak belajar tu. Sebenarnya menafi ketuhanan. La ma'bud, la ilaha tu mana? La ma'bud bihaqqin illa Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan sembah melainkan Allah. La ma'bud bihaqqin illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang kita sembahyang maghrib tadi sembah siapa? Sembah Allah. Benar ke salah? Benar Allah tu. Takut nak sebut salah. Benar. Yang sembah batu tu, itu salah. Sembah juga. Menafikan penyembahan hak. Tak ada hak kamu sembah melainkan Allah yang hak disembah. Satu Allah yang bersifat ketuhanan. Batu tidak bersifat ketuhanan. Api tidak bersifat ketuhanan. Isa alaihissalam tidak bersifat ketuhanan. Adakah Isa bersifat ketuhanan? Tak. Sebab dia ada mak. Allah bersifat lam yalid wa lam yulad. Nampak? Balik ke Allah wahad. Nampak tak? Balik pada pulau Allah. Sedangkan tu dari akal lah tu. Hujah akli betul nak faham pasal apa tak boleh sembah Isa. Sebab dia makhluk. Bukan sebab Quran bagi tahu. Kita memanglah Quran bagi tahu. Akal kata apa? Akal kata sebab dia bukan Tuhan. Mana tahu dia bukan Tuhan? Dia ada mak. Takkan orang ada mak dia Tuhan? Mustahil. Akal tak terima. Nampak?
Kenapa tak boleh terima agama Nasara? Sebab dia kata Allah tak ada bini. Siapa bini dia? Maryam. Kenapa kita ada bini? Tanya balik. Kenapa kita ada bini? Tuan-tuan nak kahwin tu pasal apa? Saya nak kahwin sebab ganteng. Ada nafsu. Tak ada nafsu kahwin buat apa? La ilaha illallah. Tak ada nafsu makruh kahwin. Silap haram. Dia tengok bini dia macam tengok tiang. Ya. Bang, dia ni dengan bini ni malam tak pun pakai baju seksi berwangi. Dia tengok macam tengok tiang. Nampak tak rasa. Tak guna kahwin. Kita kata baru nak kahwin. Jadi kalau Tuhan kahwin, macam apa? Nak zuriat? Tuhan perlu zuriat? Allah kahwin dengan Maryam sebab nak zuriat? Tuhan perlu zuriat? La ilaha illallah. Itu akal. Ilmu ni tuan-tuan. Nak bagi jangan anak-anak jadi Kristian, jangan jadi Yahudi, jangan jadi kafir. Kena pegang dengan ilmu ni sebab dia guna akal yang tajam. Kerana dia tak berfikir. Dan ilmu ni ulama kata kena ulang sampai masuk kubur. Ya. Saya dah mengaji Ustaz. Walaupun mengaji kena asah tajamkan akal bahasa sampai tertikam dalam hati kita tu hanya Allah je yang benar, hak. Yang lain semua batil. Tapi bila dia mengaji sekolah rendah dulu, mengaji sifat 20, tu pun culang jaring. Bila Ustaz masuk tidur, gitu. Ustaz minta kata, Ustazah malah kata apa dah. Masuk sekolah menengah lagi dah, dia duduk main belakang. Bawa handphone pula, duduk main game belakang. Masuk tak pergi apa Ustazah ajar. Ya. Masuk dia sekolah universiti, dia bercampur dengan orang Kristian apa. Dia kata, oh iya, agama ni dah bagus. Ya, maka dia keluar daripada akidah ahli sunnah. Masuk agama lain. Sebab dia tak ada satu pegangan yang dia mentajamkan akal fikiran dia tentang ketuhanan. Masuk waktu kan. Okey, sikit lagi. Dan mengetahui barang yang bergantung dengan rasul-rasul. Penting ni. Jadi macam mana kita nak buang metod ni? Satu, kenal Allah. Kedua, kenal Rasul. Sebab tak kenal Rasul tu lah dia dah maki hamba Nabi Muhammad. Ada baru viral baru ni. Saya tak tahu hak benar atau tidak. Viral dalam Facebook. Dia cari, tak tahulah siapa nak cari ni. Dia tulis itu kenyataan. Saya tak tahulah orang Islam atau yang Nabi. Nama account tu, namanya orang Melayu. Adalah nama Syafiq apa benda tau. Saya pun tak hafal. Anak muda, dia tulis itu, dia kata Nabi Muhammad, dia kata dia sebut Nabi Muhammad ni makan bercangkung, ya, makan bertanggung, ya. Maknanya dia pergi, Nabi Muhammad ni mengajar umat ni jangan bekerja makan dengan duit yang dikumpul oleh orang. Jadi sahabat ni cari duit, derma kat Nabi, sedekah kat Nabi. Nabi ni makan peri gitu, makan bercanggung. Kata dia bercanggung, makan bertanggung. Ini menghina Nabi SAW, anak Melayu. Dia tulis itu, dia punya address yang cari orang Sungai Besar sana. Tapi kata orang yang nak ni kata ni fake account ni. Tak kira lah fake account ke apa benda ke. Kalau ianya berlaku, ada like pula, siapa like? Siapa yang lain kafir murtad. Ya, ni kekuatan Facebook ni. Jaga ni. Ya. Ada je benda orang reda, man reda bi maksiatin kamu like dengan kemaksiatan kamu berdosa. Kamu nak reda dengan maksiat, like tu reda. Man reda bi kufrin, siapa reda dengan kekufuran, kufur ni. Dia like dia, klik kufur. Nauzubillah. Kenapa jadi begitu menghina Nabi Muhammad? Ya, kerana akidah yang dipelajari tak ada apa pun masuk ke hati dia. Dan tak ada satu metod, satu ilmu yang boleh memperkukuh kepercayaan dia kepada Muhammad. Sebab bila tak ada satu kepercayaan yang boleh menghalang nafsu syahwat dia, akal yang kotor, yang jijik itu untuk keluarkan, ya, baca Quran pun dah, tuan. Dah baca Quran pun malas, baca hadis pun malas, mengaji pun malas. Akhirnya syaitan masuk dalam diri. Tak ada benda yang boleh tendang syaitan keluar. Kalau orang dulu dah, dia pegang pada akidah ahli sunnah wal jamaah, pegang betul dengan akidah Asy'ariyah, mari mana pun mengawin, dia tak semayang pun dia tak keluar Islam, kan?
Dia tonggang arak, minum, mabuk, berjalan. Orang kata masuk agama lain, dia tak mau. Sebab akidah dia buat. Hari ini kita tak nampak pada akidah, kita nampak pada hukum zahir semata-mata. Ya. Jaga-jaga ini, ilmu ni kena kukuhkan balik. Inilah kekuatan, bukti banyaklah. Ya. Dan tidak wajib mengetahui hakikat zatnya. Kita bukan disuruh kita tengok zat Allah Ta'ala ada sifat-sifatnya sahaja. Kerana yang baharu tidak boleh mengetahui hakikat qadim. Nak cari Allah duduk di mana, tu ajaran sesat kata tu. Ya, hakikat zat Allah macam mana? Siapa ada belajar hakikat nur, hakikat zat Allah. Hakikat Allah tak boleh belajar. Mempercayai Allah ada hakikat zat dia. Nak cari di mana hakikat zatnya tak boleh. Dan maksud dengan mengenal dan mengetahui itu macam mana wajib tahu, wajib kenal Tuhan, macam mana wajibnya ialah i'tiqad yang kukuh, kena dengan i'tiqad yang kukuh. Bila i'tiqad yang kukuh ada kepercayaan yang kita keluarkan daripada was-was. Ya, dengan datang dari yakin itu akal yang mengenai akan sebenar. Maksudnya mesti apa akidah kita pegang ni betul tepat dengan yang ia sebenar. Itu baru nama i'tiqad yang sah. Tapi kalau dia i'tiqad begitu sebenarnya tidak, itu i'tiqad yang menyeleweng. Macam kata Allah Ta'ala bersila, contohnya, itu i'tiqad yang menyeleweng. Yang sebenarnya Tuhan tidak bersila. Ya. Ataupun dia kata Tuhan ni tinggi lampai saja, i'tiqad yang salah. Walaupun dia percaya ada Tuhan, tapi dia anggap Tuhan itu tinggi lampai. I'tiqad yang salah, pegangan yang tidak sebenar, maka terkeluar daripada i'tiqad ahli sunnah dan i'tiqad Islam. Bukan i'tiqad ahli sunnah saja, i'tiqad Islam pun menyalahi. Yang dapat i'tiqad itu daripada dalil, ya, wallahu a'lam. Habis, lepas tu dan wajib pada syarak atas tiap-tiap orang di hukum akal pula. Kawah dulu, bismillah. Ya. Wassalam. Ya. Sekarang ini kasih kepada Allah. Miskin nak bukan. Ya. Jadi bukan Kristian bukan wahyu, bukan Islam bukan wahyu. Jadi macam mana pendapat Ustaz berkenaan ini? Ustaz yang pendirian. Okey. Boleh ke tak boleh ke? Pasal dia sekali dah tengok macam benda ni dah dikaitkan dengan hati-hati lah Ustaz. Okey, soalan Tuan Haji kita tentang yang isu tengah hangat sekarang ni, kalimah Allah. Baik. Dalil yang digunakan oleh orang kafir sendiri guna. Ini kita kata segi hukum dulu, ya. Hukum. Dia ada berkait dengan politik, berkait dengan khilaf, berkait dengan hukum. Okey. Jadi mereka sendiri menggunakan dalil Quran yang kata jikalau ditanyakan mereka siapakah yang menjadi man khalaqas samawati wal ard, laqalu Allah, mereka akan kata Allah. Jadi orang kafir musyrikin, itu dalil ni. Orang kafir musyrikin sendiri bila tanyakan mereka siapa yang buat alam, mereka kata Allah. Baik, satu kan. Kenapa ulama ada sokong macam ni? Saya nak terang dulu. Kemudian tauhid yang saya sebut tauhid 3 tu, dia kata tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Sebab tu tuan-tuan jangan heran ada ulama sokong pendapat ni. Dia kata siapa yang kata tauhid uluhiyah, dia hanya sembah Allah, menyembah sebagai Tuhan, maka Tuhan itulah ilah Tuhan. Ada satu lagi tauhid rububiyah, dia hanya mengatakan Allah Ta'ala cipta alam. Ni orang kafir tadi. Tanya mereka siapa buat alam? Allah. Dia pakai rububiyah, uluhiyah tak pakai. Nampak? Jadi mereka pun pakai nama Allah. Ini popular lah ni. Ya. Okey, tak apa. Kita kata dia, orang Arab sendiri gubur nama Allah. Kita tak nafi. Ya, sebelum Islam lagi ada nama Abdullah. Ya, ada nama Allah. Dia bagi sebut insya-Allah. Arab sampai sekarang insya-Allah. Jadi bila budak-budak kita yang mengaji Mesir macam saya ni, bila sampai tu, orang Kristian sebut insya-Allah. Dia pun Allah juga. Jadi dia terbawa yang dia mengaji kat Mesir tu, dia tengok adat orang Mesir, dia nak bawa masuk Malaysia ni. Itu satu. Habis.
Segi hukum syarak sebenarnya tak ada halangan. Itu pada jika tidak berlaku mudarat. Tetapi jika sesuatu itu berlaku mudarat, perlulah kita halang. Macam mana? Satu zara'i. Ini hukum syarak. Hukum syarak dia berubah ikut masa dan ketika. Asas dia tak ada. Betul. Tapi sekarang ni ada. Mana? Satu zara'i. Bila kita kata mereka gunakan Injil Bible dengan nama Allah, senang tak dia pengaruh orang Islam yang bodoh ni, yang tak tahu akidah dia sendiri, kata sama je Tuhan kami dengan Tuhan kamu. Baik, boleh. Mudarat ke tidak? Kalau tahu mudarat, kenapa tak halang? Ni pasal apa pakai mask? Sebab mudarat. Kalau tidak, makruh dua ini pakai sembahyang ni, makruh. Tapi kenapa pakai? Takut mudarat. Mana lebih mudarat? Jaga akidah ke jaga nyawa tadi? Jangan COVID-19 ni bukan pasti lagi tuan-tuan masuk dia dapat attack. Belum lagi kalau ada orang tubuh senapang itu dia tak payah masuk. Ya. Tapi kita jaga hukum ni. 10,000 tak pakai mask. Mana dalil? Mana Quran kata gitu? Mana hadis kata gitu? Yang kata tak pakai mask kena bayar, kena denda. Tak ada kan? Tapi kenapa berlaku undang-undang? Kerana jaga masalah nyawa. Baik, sekarang ni jaga agama, wajib jaga tak? Wajib. Kenapa tak letak undang-undang? Okey, satu, kata nampak lagi. Kami tak nampak bahaya sekarang ni jalan dakwah. Masya Allah. Ada doktor cakap tu. Ada tu bila tu. Kalau kita tak benarkan orang gunakan, orang Kristian guna Allah kata, maka kita jalan dakwah. Banyak lagi jalan dakwah tu kan. Islam apa bukan baru 2-3 hari. Kita bukan bersama Yahudi yang zaman dulu, yang mereka hafaz bawah Quran pada tetap tak beriman. Kata tu mudarat. Bagi saya mudarat wajib sekat. Sebab mudarat, memang mudarat. Walaupun seorang akan terpengaruh masuk Kristian, tetap mudarat. Macam mana? Walaupun kes COVID mati seorang, tetap juga mudarat. Bukan ramai pun manjung ni orang hampir orang mati tak ada pun. Lalu orang manjung. Ada 100 tak ada. Tapi tetap mudarat. Jadi mana mudarat? Okey, satu. Okey. Kita bangkit balik. Apa yang Kristian tak setuju pada Melayu? Ya. Tak boleh kahwinkan kanak-kanak. Kita dengar lah ni. Ada satu dalil dalam Al-Quran hadis menghalang kanak-kanak kahwin. Tapi bila digubal undang-undang oleh Jabatan Agama Islam sendiri, nak kahwinkan kanak-kanak tak boleh kecuali setelah umur 16 tahun. Itu pun minta izin Jabatan Agama Islam baru boleh kahwin. Kenapa yang ni dia pun setuju? Pasal apa tak ada orang komplain? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tetap 16 tahun. Tetapi disetujui kerana sadr zara'i. Jaga, sebab kanak-kanak yang ini dia akan diinayakan oleh orang yang tak bertanggungjawab akhir zaman. Bukan macam zaman Nabi. Nabi orang yang amanah. Kahwin dengan Aisyah 9 tahun, dia tak layan macam perempuan tu. Dia layan main buaya, main berambat-rambat macam Aisyah. Tapi kalau bagi dekat hantu setan, ada dia nak jaga budak-budak umur 7 tahun ni macam Nabi jaga. Dia hentam je lah, nafsu kobar dia. Maka sebab itu ada hak kerajaan letakkan gap. Jangan bagi kahwin umur 16 tahun ke atas baru boleh. Semua orang setuju. Satu zara'i. Jadi ini alasan kan? Alasan ulama yang menyokong ni pun dia tak faham. Dia tak tahu apa dia sadr zara'i, apa dia kekuatan kita untuk menghalang. Oh, Arab boleh, Arab dia dulu macam tu, dia faham tak? Ya, itu pun akidah dia pun pula kabur juga. Bukan semua faham akidah benar orang Arab pun. Wallahualam, itu pandangan saya. Fikir sendirilah. Ya. Jadi sekarang ni dalam proses rayuan, saya pun tak tahu orang Islam tu pasal dapat rayuan. Ada soalan lain? Bagaimana soalan? A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina bil 'arifin. Allahumma iftah
وافتح علينا بالتعريفين. اللهم نور قلوبنا